Mahu mencari maklumat. Yang pertama dilakukan orang ramai hari ini ialah Google. Tidak kiralah maklumat duniawi ataupun ukhrawi, tempat yang dituju dan menjadi tujuan ialah internet dan media sosial. Dahulu pendidikan agama ada gurunya dalam bentuk ustaz dan ustazah. Hari ini, guru agama mungkin juga seorang influencer. Apakah kesan perubahan cara berdakwah ini kepada masyarakat? Itu menjadi tujuan Detik minggu ini. Okey, kamera okey. So, inilah cold room kita, tempat kita orang letak our kurma dekat dalam. Kenapa kita letak dekat cold room? Sebab pergi masjid sebab Allah suruh, bukan sebab ahli zata. Kita nak stay dekat masjid lama sikit. Tapi saya dan Sofia dah nak balik. Pada masa itu berkisar kepada, ialah kita hidup dalam suasana kampung. Banyak dakwah itu berligar di surau-surau, di rumah-rumah orang tertentu, di mana asatizah dengan mengayuh basikal daripada kampung ke kampung untuk menyebarkan ajaran agama. Dahulu, belajar agama ada gurunya, ada tempatnya. Baik rumah, masjid atau dalam bentuk forum perdana, guru akan hadir, begitu juga hadirin yang ingin mendalami ilmu agama. Satu di antara kelebihannya adalah mereka berhadapan dengan guru. Apa yang diucapkan oleh guru, oleh ustaz, oleh pak guru lah istilahnya, mereka menerimanya dan mereka kalau ada kemusykilan, guru itulah sebagai tempat rujukan. Dan guru ini pula berhadapan dengan para pelajar ataupun murid-muridnya secara langsung. Mereka dapat mengikuti perkembangan setiap muridnya. The first thing yang asatizah ni akan tanya, just now your son don't want to solat. Geng subuh macam tu. Hari ini, lain keadaannya. Gelaran para pengajar agama berubah mengikut wadah media sosial. Jadi, nama saya Muhammad Nur Tijani bin Nizam. Nama Instagram saya, nama TikTok, nama Twitter. Sekarang dah tak Twitter, sekarang X. Is Don Jani. Kalau kita masih boleh bagi impact ke orang-orang yang kita tak kenal, kita tak tahu kan sebabkan kebaikan yang kita buat, orang rasa move, orang nak dekat dengan Allah. So that is the reason kenapa I keep on doing content creation sampai sekarang. Pergi masjid sebab Allah. Konsep guru dan murid kini tiada lagi. Klik like dan share. Itulah cara mendapatkan maklumat agama pada hari ini. Orang-orang hidup dekat social media. Like, orang gunakan social media untuk spread news, orang gunakan social media untuk bercerita tentang orang lain, orang gunakan social media untuk dapatkan information tentang whatever is happening today. So apa lagi dakwah, apa lagi kita nak spread benda-benda yang positif kan? Agama tidak dapat lari daripada pengaruh internet dan media sosial. Sejak COVID-19, pendidikan agama secara online meledak dan ia terus berkembang sehingga hari ini. Zaman kini yang tidak menggunakan media sosial tidak. Bahkan apa yang kita perlu lakukan adalah bagaimana untuk kita menggunakan wadah seperti ini. Kerana ini adalah wadah yang digunakan oleh semua orang. Namun, bila pengajaran dan penyebaran kandungan agama berpindah ke alam maya dan media sosial, ia mencipta satu fenomena baru. Para pengajar atau pendidik agama perlu ada pesona atau jenama tersendiri, perlu cipta pembaharuan yang menarik perhatian. Sebagai contoh, gerakan seperti geng subuh macam Jumaat, gerakan yang mengajak ummah untuk menunaikan solat subuh beramai-ramai yang dimulakan di Malaysia, kini berjaya menarik ribuan jemaah setiap kali diadakan di kota Singa ini. Waktu tu berasa macam tak confident. Orang nak layan ke benda ni kan. Tapi dah pukul 5, 5.30, the whole masjid was full of people. Kita dapat buktikan bahawa masyarakat Melayu Islam dekat Singapura ini adalah orang-orang yang nak dekat dengan agama. Cuma diorang perlukan platform, perlukan orang to show them the way.
gerakan yang mampu menarik ribuan jemaah hasil pengaruh media sosial atau lebih tepat lagi, personaliti mahupun pempengaruh yang kelihatan cool dan trendy. Dan ini membawa kepada persoalan. Jika influencers atau content creator mampu menarik ribuan jemaah ke masjid, adakah ini bermakna pengaruh asatiza atau skim pengiktirafan asatiza ARS itu kurang relevan atau bermakna pada masa hadapan dan juga kini? Kalau menarik minat, tapi menarik minat itu untuk kepribadinya, ke dirinya, ke diri orang itu yang membimbangkan. I mean that's the way lah kan. Kalau kita nak ajak orang dekat dengan Allah, we have to have strategi ya. Udu ila sabili rabbika bil hikmah kan. Nak ajak orang dekat dengan Allah ni kena with wisdom. You have to be creative, you have to be intellect. So zaman sekarang kena faham yang orang yang attention span is shorter. Tetapi kalau dia menarik minat ke arah kontennya, ke arah ilmunya yang ingin dia sampaikan, menurut saya itu tidak menjadi masalah asalkan ada lanjutan dan dia tahu lanjutan itu adalah untuk kebaikan. Yang pertama adalah kita buat diorang attracted dulu. Dah attracted baru kita suruh orang pergi classes. So I think that is important lah. Both kelas yang 1 jam yang lama dengan bite size is both important. Peranan dakwah semua boleh lakukan dan kita perlu menyokong kalau ada anak-anak muda, siapa sajalah yang mengajak orang kepada kebaikan. Kalau asatizah, dia lebih kepada mempunyai ilmu yang takhasus, iaitu ilmu yang khusus. Jelas, berdakwah secara fizikal yang dipimpin asatiza bertauliah masih lagi diperlukan dalam perjalanan masyarakat menambahkan lagi pengetahuan dalam ilmu agama. Kalau kita lihat, face-to-face punya pengajaran itu lebih berkesan sebab ia two ways lah. Antara murid dengan guru, antara guru dengan murid. Yang kurang kedapatan dalam era internet ataupun pembelajaran menerusi internet ini sendiri. Selain kesahihan yang dapat dipastikan, dakwah cara tradisional sebegini juga mampu menjamin mutu ilmu serta menjalin hubungan lebih erat dalam dunia nyata. Lebih elok lagi sebenarnya menurut para asatizah adalah jikalau kedua-dua cara dapat jalan selari agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Telah lagi, berdakwah ini bukanlah usaha sehala tetapi juga memerlukan libat sama masyarakat. Untuk satu peringkat, dakwah menerusi media sosial dengan kemajuan sekarang ini, dia baik untuk menarik minat. Tapi minat itu bila dah ada, ia perlu dilanjutkan, ditambah, diperbaiki, menerusi bimbingan-bimbingan yang berterusan. Kita perlu mendidik masyarakat bahawa jangan kita merasakan diri kita cukup tentang ilmu agama, ilmu hukum hakam dengan sekadar menonton konten ataupun klip yang berapa minit saja. Berdakwah dan media sosial, dua bidang berbeza yang sebenarnya boleh diadunkan supaya masyarakat bukan sahaja dapat meraih manfaat tetapi memperkayakan lagi pengalaman perjalanan mereka dalam ilmu agama. Usaha berdakwah menerusi media sosial ini bukanlah sesuatu perkara yang baharu. Ramai daripada asatizah kita yang sebenarnya sudah memanfaatkan wadah ini sehingga ada daripada mereka yang berjaya menempah nama di negara-negara jiran. Jadi apakah antara cabaran yang dihadapi para pendidik agama untuk memanfaatkan internet dan media sosial dalam pendidikan agama? Ada juga kecaman yang mengatakan ustazah cara dakwah ustazah ialah feel good dakwah. Bagi mereka ustazah feel good dakwah ni dia tak bukan Islam sebenarnya. Namanya tidak asing lagi bagi segenap besar masyarakat Islam Singapura. Dikenali dengan kandungan-kandungan yang diharap dapat memperkasakan kaum hawa, Ustazah Liana Musfirah antara golongan asatizah awal yang meraih banyak manfaat dalam menjalankan dakwah melalui media sosial. Apabila semakin ramai individu yang tak pernah mendekatkan diri dengan agama, tak pernah ada pendedahan dengan Islam contohnya, mereka mula tertarik dengan agama Islam. Mereka mula tanya soalan-soalan, ustazah, Quran tu apa? Fardu Ain tu apa?
Jadi bagi Ustazah ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Mereka yang tak pernah jejakkan diri di dalam masjid sekarang ini nak belajar macam mana nak baca Quran. Atas pengaruh beliau, terutama sekali terhadap golongan muda dan kaum hawa, pengikut beliau bukan sahaja daripada masyarakat setempat tetapi juga luar negara. Can we take a video? We are Ramadan ready. Boleh dikatakan, atas kejayaan serta kemunculan asatizah seperti Ustazah Liana sebenarnya membuka laluan kepada lebih ramai lagi asatizah muda untuk menerokai usaha berdakwah melalui media sosial. Bagi Ustazah, ini adalah perubahan yang sangat diperlukan seandainya tiada unsur keagamaan dalam media sosial. Pupuslah nanti pendidikan Islam contohnya. Jadi sepatutnya asatizah lebih melibatkan diri dalam tenaga berdakwah di media sosial kerana ini sangat diperlukan. Kalau mak bapak kita rida, maka Allah akan rida. Many of us grew up with endearing nicknames. Kini muncul ramai ustaz dan ustazah Gen Z yang memilih jalan berbeza. Saya rasa macam satu amanah lah. Sekurang-kurangnya walaupun kita tak mengajar dekat masjid atau di madrasah, tapi sekurang-kurangnya apa yang kita telah pelajari kita dapat sampaikan melalui apa-apa wadah lah. Mereka kelihatan lebih hip dan ranggi dan persamaan antara mereka pula adalah langkah untuk berdakwah menerusi format media baharu. Pada zaman sekarang, ramai menggunakan media sosial untuk mendapatkan maklumat ataupun sebagai entertainment. Jadi, pastilah saya sebagai ustazah membuat kandungan agama atau inspirasi dalam media sosial supaya nilai-nilai dapat dikongsi. Persona ustaz dan ustazah Gen Z yang ditampilkan ini jugalah yang menjadi antara faktor mereka berjaya menarik perhatian masyarakat dalam media sosial. Namun, adakah yang menjadi satu kebimbangan jika masyarakat mengikuti seseorang asatizah semata-mata atas dasar keterampilan? Actually dalam hal ini tiada jawapan betul atau salah sebab ia bergantung kepada cara konten itu dihasilkan dan bagaimana ia diterima oleh masyarakat. Jadi kedua-dua pendakwa dan masyarakat perlu ambil perhatian konten yang mereka consume dan konten yang mereka hasilkan lah. Mungkin sekarang dia rasa yang saya mampu cuma bite size je lah. Saya pun tak berani nak pergi kelas. Tapi kita tak tahu, mungkin dalam masa depan dia sendiri akan nak dengan diri sendirinya dia nak belajar dengan lebih lanjut lah tentang ilmu agama. Para pendakwah era baru bukan saja perlu ada personaliti yang menarik perhatian, tapi pada masa yang sama memastikan kandungan mereka masih kredibel dan dapat memanfaatkan masyarakat. Walaupun ada perbezaan, asatizah yang ada credibility, cara mereka mensyarahkan hadis itu atau ayat Quran itu sangat berbeza dengan content provider yang lain. Mutunya berbeza. Tapi bagi mereka yang nak menimba ilmu, bagi mereka apa-apa pun informasi baru itu adalah mutu bagi mereka. It's value for them. But that's my concern. Saya kira para asatizah, hatta siapa yang membuatkan konten perlu mengatakan perkara tersebut bahawa untuk ilmu lanjut ataupun untuk maklumat lanjut, untuk mempelajari tentang perkara ini lebih lanjut, sila dan berikan lanjutan yang seperti call to action. Adakah dakwah secara online itu membawa kebaikan atau mengundang pelbagai persoalan? Ia adalah satu tanggungjawab yang besar bagi asatizah yang ada ramai pengikut, yang ada ramai anak murid untuk pastikan anak murid mereka follow up to the next level. Sebagai masyarakat, sebagai individu, kita perlu mengamalkan langkah berjaga-jaga dan menapis ilmu dan dakwah yang diterima sebab maklumat online memang terlalu banyak dan tak semua maklumat boleh diaplikasikan di Singapura. Kadang kita dengar cerita atau kita dengar hadis ni, kita dengar ayat ni dan sebagainya. Tak salahlah kita nak kongsi perkara yang baik. Tapi kadang dalam niat nak kongsi tu, kita pula lupa nak cek kesahihan. Dan
kesahihan ilmu lah satu perkara yang memang dititik beratkan dalam Islam. Bagi pihak asatiza, ada juga ekosistem sokongan agar mereka dapat mengemudi dalam usaha dakwah alam maya. Kita membuka pintu kita buat para asatizah untuk mendapatkan nasihat dalam program Solas, Asatizah Solas Care. Asatizah Solas Care ini adalah untuk para asatizah dapatkan nasihat, bimbingan bagaimana untuk menghadapi kecaman-kecaman, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat membantu dari pihak Pergas. Jelas, baik buruknya berdakwah melalui media sosial terletak di tangan para asatizah serta masyarakat sendiri, dan semestinya setiap pembaharuan membawa cabarannya tersendiri. Memastikan kandungan atau mesej yang disebarkan itu sahih selain membawa masyarakat ke arah kebaikan. Itulah dua perkara asas yang diperlukan dalam usaha berdakwah menerusi media sosial. Dan ini belum lagi mengambil kira imej ataupun persona yang mereka tunjulkan kepada masyarakat pula. Dan perkara ini lebih merumitkan lagi apabila kandungannya dihasilkan kepada umum menjadi cara menjana pendapatan. Sama seperti mana-mana pencipta kandungan media sosial atau content creator yang lain, persona online asatizah sangat diambil berat mereka selain dakwah yang dijalankan. Ia adalah sebahagian daripada penjenamaan selain identiti peribadi masing-masing. Ia dapat menunjukkan kepada masyarakat siapa diri kita sebenarnya lah, dan tidak untuk tidak terlihat terlalu profesional pula, sebab kalau kita terlalu profesional pun nanti tak dapat rasa connected dengan masyarakat. Menjaga tata susila serta mutu kandungan sebagai pendakwah atau pendidik agama tetap penting meskipun wadah yang digunakan berpindah ke alam maya. Satu aspek dakwah juga pun cara percakapan kita. Kita contoh, saya I'm an adult dan saya berbual dengan kanak-kanak contohnya. Saya cakap dengan words or linggo yang very complicated lah. Memang tak sampai lah. Macam ayam dengan itik. Bagi mereka yang mempunyai pengaruh yang lebih meluas serta mampu mencari rezeki melalui wadah online, di sinilah mereka berdepan dengan situasi yang sulit dan mencabar. Label seperti penunggang agama, apa komen anda terhadap pemikiran bahawa seseorang tidak boleh meraih keuntungan daripada agama? I don't think saya tengah menunggang agama. In fact, saya tengah tolong agama saya sendiri. Saya tengah mudahkan orang untuk jalankan ibadah dengan lebih baik, jalankan ibadah dengan lebih sempurna. So kita nak ibadah yang kualiti kan. Bila kita nak buat sesuatu for Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masyarakat percaya dengan para asatizah dan mereka benar-benar menyedari yang ini adalah sesuatu yang utama, ini adalah sesuatu yang penting, they will support the asatizah. This is more than a job. Ini bukan sahaja pekerjaan. This is more than that. This is our life, our living, our future. Bukan untuk anak murid itu, but untuk anak-anak mereka juga. Pemikiran sedemikian kemungkinan timbul antaranya disebabkan tanggapan bahawa kerjaya asatizah bukanlah satu bidang profesional, lantas wujudnya bayar ikut ikhlas. Dapatkah kita ukur keikhlasan seseorang itu? Boleh kita ukur ke? Hanya dengan kata-kata, saya buat ini ikhlas. Apakah benar perkara itu ikhlas? Ikhlas ini adalah antara kita dengan Allah. Cuma kalau ia datang dalam bentuk berbayar, kita pun kena melihatlah. Kena realistiklah. Saya boleh yakinkan pada masyarakat Singapura, kita tak ada satu pun dari kita yang kemudian mengajar, yang kemudian berdakwah. Itu dalam akal fikiran kita yang pertama adalah untuk meraih keuntungan. Kerana kita selalu diingatkan oleh guru-guru kami yang lebih mapan bahawa keuntungan itu bukan dapat di dunia ini, tapi keuntungan itu nanti di sana nanti. Masa sudah berubah. Pengaruh dan tarikan media sosial tidak boleh diketepikan. Asatizah dan pendakwah juga perlu berubah mengikut corak penggunaan kandungan agama yang hari ini lebih berkiblat ke media sosial, terutama sekali bagi orang-orang muda. Kita semua memang advocate untuk agama Islam, tapi tak semua adalah profesional untuk mengajar dan menyebarkan konten Islam secara terperinci. Persepsi yang lagi tepat adalah agama ni satu gaya hidup. Dia syumul, dia merangkumi
semua aspek hidup kita lah. Dan dengan bulan Ramadan yang bakal menjelang, para asatizah dan pempengaruh Islamik juga sudah memulakan persiapan untuk memperkayakan masyarakat dengan pengetahuan ataupun menjalankan inisiatif-inisiatif untuk membantu golongan yang memerlukan. Di sini, para asatizah perlu mencari dana untuk menjalankan program-program yang telah dirancang. Jadi kami telah bergabung tenaga dengan Mega Express 29 Mac ni, insyaAllah kita adakan kelas-kelas agama di Expo. Jadi ini dengan harapan mereka yang tak pernah dekatkan diri dengan masjid, malu nak masuk masjid, we bring Islam to you. Jadi ini dengan harapan mereka yang tak pernah rasa like they belong in Islam, they find a beginning. Teknologi berubah dengan begitu pantas. Hari ini, selain media sosial, sudah mula berputik teknologi kecerdasan buatan atau AI. AI dijangka akan tumbuh lebih pesat dalam beberapa tahun ini dan turut menjejas cara kandungan agama itu dibangunkan dan disebarkan kepada pengguna. Susahnya sekarang ni, kita hanya mahukan jawapan yang berpatutan, bersesuaian dengan soalan kita, dengan konteks diri sendiri, konteks kehidupan sendiri. Jadi apa yang kita lupa ialah sebagai seorang manusia kita perlukan ilmu kepelbagaian. Teknologi sekarang ini belum tentu dapat memberikan satu huraian yang tuntas 100% kepada kita. Oleh yang demikian, kita masih tetap perlukan para pembimbing, para asatizah, rapat dengan mereka untuk bersama-sama mereka ini dapat membantu mereka. Ikut rentak progresifnya teknologi. Nah, dari sudut teknologi atau progresif keadaan itu kita boleh ikut, tapi dari sudut konten, nah ini kita perlu berhati-hati dan mungkin perlu selalu ada rujukan para pakar. Dakwah sama seperti wacana komunikasi yang lain, jelas perlu berubah mengikut zaman. Namun yang lebih penting adalah memastikan ilmu yang ditimba itu tidak salah. Dan sekian episod Detik untuk kali ini. Salam Kota Singa.